Okey, masuk balik. Okey, kita ada 40 minit lagi. Alright. Ini dah rekod Ini dah. Okey, ini dah rekod lah. Alright. Alright. So di sini tadi kita stop Kita stop di sini tadi. So di sini ada divergent dalam time frame H1, which is ada subwave Ada subwave. Ini adalah wave nombor 4. 1, 2, 3, 4. 4 wajib ada atas kosong. Okey. Wajib ada atas kosong. Wajib ada atas kosong. Dan apabila berlaku saja convergent, alright, ada berlaku convergent di sini, ketahuilah dia adalah wave 3. Okey. Dia berlaku convergent saja, dia adalah wave 3 Daripada sini atas sini turun, break yang ini, AO ni dia break low sini, yang ini pun dia break low di sini, which is di sini diwakili oleh sini. Kemudian di sini break, berlaku convergent, ketahuilah itu adalah wave 3, ciri wave nombor 3. Bila berlaku wave nombor 3, dia akan ada 4. So 4 dia wajib atas kosong. Sebab apa? Sebab nanti di sini dia akan membentuk hidden antara sini dengan sini. Okey. Bila dia bentuk hidden antara sini dengan sini, dia memberitahu di sini akan ada new low. Bila dia buat new low, maka akan terbentuklah divergent. So di sinilah kita cari buy dengan setup. Kita cari buy dengan setup. Dan kita pergi dekat H4. H4 juga adalah hidden. Okey. Ini dah jadi con. Okey, kita kata dia dah jadi convergent. Ni break ni. Sekejap lagi ini adalah momentum yang paling besar untuk buat new low. Tapi tunggu. Kalau dia nak convergent, dia mesti seiring dan sekata. Which is yang ini juga kena pecah. Tapi kalau yang ini tak pecah, yang ini saja pecah, dia merujuk bahawasanya yang ini ni penipu akan ada new high. Sebab ini adalah kriteria untuk hidden divergent. So, apa yang kita buat? Kita tunggu setup. Apabila kita nampak perjalanan daripada sini ke sini dah pun selesai. Contoh kalau kita tengok dekat H1. Mana tadi? Sini. Okey. Bila kita tengok dekat sini, di sini ada CB pecah So, bila ada CB1 pecah di sini, buat satu pengukuran, ukur di mana satu ni awal minggu ni, awal hari. Ini di H1 di awal hari. Yang inilah kot. Alright, tarik. Di sinilah kot. Alright, tarik. Okay. So, for your first entry yang you boleh ambil dan juga rasa profit dia adalah di sini. Right after dia hit, right after dia break CB. Right after dia break CB, dia hit saja kawasan 0786 dengan 0.88. Ini saya kata wajib ada entry first. So di sini memberikan you 28 pip. Sebab ni H1 memberikan you untuk hari itu 28 pip. Kemudian market buat pullback lah. Market buat pullback. So second entry and then third entry. Tapi di sini ada dominant. Di sini ada break CB. Tarik base pada dominant terlebih dahulu. Okay. So di sini you boleh fokus untuk lebihkan entry di kawasan ini. Right? Di kawasan ini. Kawasan 2 level ni.
Dua level ni you boleh lebihkan entry pasal apa? Pasal sini sudah 161 daripada pullback. So daripada sini you punya TP di area sinilah. Alright. Kemudian market sudah TP sebagainya, dia buat new low dan dia ada divergent dengan perfect wave nombor 4 berada atas kosong. Ini yang kita nak. Nombor 4 ni wajib ada atas kosong. Kemudian naik ke atas. Alright. So kalau kita tengok dekat H4, perjalanan ini memang cun lah. Ada hidden di sini. Ada hidden di sini. Kemudian market ni naik, ya. Break sampai sinilah CD. Senang, bawah tu tak berapa nak ngamah. Alright. So di sini break CB. CB ke apa ni? Ke dominan. Sekejap ya. Lebih kurang macam dominan kot. Dominan lah. Senang So yang ini juga pecah CB1 kat sini. So tak ada masalah, jangan bertengkar. Tarik di sini sampai ke low. Okey. So alamak. Market ni kedekut lah kawan-kawan. Dia tak bagi kat sini lah. First wajib entry ni dia tak bagi lah. Dia terus naik lah. Memang kedekut. Satu pun dia tak bagi. Terus naik atas. Tapi kalau kita base on H1, memang banyak lah. Sebab H1 ada ya. H1 ada. H1. Kalau kita base pada H1, adalah. Iaitu di H1 di sini ada IB di sini, ada CB di sini. Nampak? H1 ni bagilah. Right, CB yang break, H1 ni bagi. So di sini sampai ke sini. Right. H4 je kedekut. So kita ada satu entry dekat sini. Di pagi hari ni kita boleh entry base pada CB1 break di sini. Okey, saya ambil soalan lain. Hello? Hey, dengar ke tak dengar? Hello? Okey, dengar. Okey. Ada soalan lain? Saya tak nak stres dengan masuk input banyak. Sedangkan yang lama pun tak buat pun nak clear. So kita clearkan dulu. Dengan guna handphone payah sikit. Oh, dengar guna handphone payah sikit. Jadi kalau kita dah tarik favor kat FB, lepas tu dia retest nak tarik favor baru tak kat tempat retest tu. No. Ni, macam ni. Kenapa nak buat sampai 2-3 kali overlay Fibonacci? Tak perlu. Okay. Melainkan sekiranya bila you tarik tu, alright, bila you tarik tu dekat IB ada CB1 break tu, dia sudah melebihi daripada 423 dan market pergi lagi. Itu okey. You boleh buat satu lagi. Okey, kita ambil lain lah pula. Okey, kita cari yang AU lah. Okay, kita tengok AU Kalau kita tengok AU right, daripada sini control Y. Right. Awal minggu ni kita dah boleh nampak market ni membuat satu pemecahan daripada CB ni. Right. Sini dia punya IB Awal minggu ni dah nampak market ni dah naik. Awal minggu dia dah bagi CB. So, base pada sini kita pun tarik. Alright. Yang ni baik. Sebab apa? Sebab dia bagi kita satu entry ke sini. yang ni baik. Dia bagi kita satu entry dekat sini. Alright? Now,
Solar sampai ke atas. Okey. Kemudian sampai ke atas. So dari sini market buka dan dia close sampai sini. Right, close sampai situ. Now, awal minggu market ni naik. Tak turun, kita tunggu dia pecah sini dulu. Dan barulah ada CBM break di awal minggu. Tapi dia naik. Bila dia naik, dia pecah yang sini. So, bila dia pecah yang ini, bermaksud seperti mana dia pecah CB lah. So, maksudnya di awal minggu tu, dia dah buat satu kerja memecahkan satu support dan resistance. Which is, bagi saya, dia nak naik. So, di sini kita pun tarik lah. Okey. Bila kita tarik di awal minggu, itu dapat satu arah di awal minggu, paling kurang ni 161. Katakan, untuk Azmi ya, katakan entry kita berada di sini, wajib berada di sini, dan wajib juga berada di sini. Dan katakan dalam masa yang sama, selepas dia retest, dia pecah lagi CB, pecah sini. Perlu tak kita tarik fiber baru? Tak perlulah ni. Pasal apa? Pasal di sini ni dia ada ukuran dia yang perlu dilengkapkan. Dan yang lengkap bagi dia adalah dua tempat ini. Iaitu di sini, dia wajib kena lengkapkan. Dan yang kedua adalah di sini, TTP2. Kemudian, TTP3. Kalau kita tarik another fiber di sini based on retest, lepas itu ada C2 break, bila nak habisnya? Dia tak habis lah. So dia kena lengkapkan dulu dia punya circle based on di mana swing low atau bukan swing low, di mana dia punya permulaan starting point dia untuk the whole week tu, di mana starting point dia. Lepas tu dia ending dia dekat mana. So di sini bila kita melihat di awal minggu, di sini kita lihat di awal minggu. Right? The highest adalah di kawasan sinilah. Lepas itu di awal minggu ni turun dan dia break CB. Mana CB? Ini CB dia. Okay, dia break CB. So dia dah boleh buat satu projection baru lah. Satu projection baru untuk minggu yang lepas. Kalau you tengok ni untuk minggu lepas, memang market ini turun, tak bagi chance. So di sini sini ya. Ke yang ini ya. Buka-buka ni dah break. Ke yang ini ya, buka market buka ni dia dah break CB ni, dia naik untuk bagi test terus jalan. Itu you kena perhatikan dekat you punya broker. Sebab H4 ni kadang-kadang ada broker yang ada beza sikit. H4 lah. H1 insyaAllah sama. You tengok lah. Tapi you nampak lah bila konsep dia di awal minggu break CB, hati-hati, beware. Saya tulis beware sebab arah dia telah pun dikenal pasti. Arahnya telah dikenal pasti. Okey. Ada soalan lain tak? Yes, kita guna satu fiber je lah ni. Jangan pakai banyak-banyak. Jika H4 tak ada CB tapi H1 ada CB, boleh entry kategori baik. Bila H4 tak ada CB, H1 ada CB, maksudnya apa? Maksudnya H4 tu sedang buat pullback lah. Maksudnya pullback dalam H4, pintu trend dalam H1. Banyak berlaku. Benda tu you boleh nampak. Banyak. Contohnya, macam mana ya? Okay. I bagi di sini lah. Alright, di sini ya. Contohnya market ni naik di H4 ni. Ada sebatang naik ya. Dan kita tengok dekat H1. Ada CB1 tak break? Ya, ada CB1 break ya. Di sini ya. Pagi hari ni kita nampak ada satu CB break ya.
So di sini dia punya low, di sini dia punya apa ni IB, dan dia punya CB dia bukan di sini ya, di sini. Pasal di sini ada gap sikit kita besarkan. Nampak tak? Alright. Ini IB, ini IB yang dipecahkan, ini CB dia. Ini ada gap kan? So, di sini kita buat satu penarikan pada body paling selamat. Kemudian kita tengok ada C-B1 break di H1. Di sini H1 ada C-B1 break, tapi di H4 tak ada. So maksudnya dia sedang buat pullback dalam H4. So macam mana nak tunggu? Tunggulah C-B1 break yang ini datang balik untuk sell. Ya, untuk sell. Kalau situasi macam ni, dia datang balik ni dengan besar. Dia datang balik dengan besar, dia tak bagi tempat, tak tempat bagi entry lah. Ya, tapi kalau saya percaya, kalau dalam 15 minit ni ada. Di 15 minit ni ada lah. Di sini. Ya, 15 minit ni ada pecah lah. Okey, tapi bukan begitu cara saya untuk tunjuk, ini ada, ini ada. Tidak. Cuma, saya nak beritahu arah dan juga ending dia kat mana. So, di sini dia ending. Right? So, kalau nak masuk di sini, bestnya masuk apabila H4 ni dah pecah. Tak ada sebab untuk kita ignore dengan H4 pasal bila H4 ni pecah, lower di sini, ini dah jadi apa? Entry level berapa ni? Siapa masih ingat entry level berapa ni? 8. Yes. Tak ada sebab untuk kita kata nak ambil kecil, tak. Kalau kita follow di H4, kita follow exactly apa yang dia offer, kita follow exactly apa yang dia beritahu, even though kita tak dapat the right price ataupun yang cun punya, tapi kita dapat dia punya confirmation, kemudian kita entry, dia jalan terus. So, kalau kita nak ambil ini sebagai dominant break, boleh? Boleh. Why? Sebab dia follow CB. So, CB ni daripada atas ini selalu pecah-pecah ke bawah. Belum ada CB yang ke atas dan berlaku dominant break yang nak menunjukkan arah ke bawah. You cari dekat fiber apa-apa? 0.786, 0.88 dengan 0.5 dengan 0.386. So, di sini berlaku dominant break, right? Ditarik di sini sampai ke sini. Okey. Kalau dia kata, okey tak tarik kat sini, silakanlah, dia tak marah pun. Terpulang pada you lah. Sebab you dibenarkan untuk menggunakan echo atau shadow hanya di candle ini saja. Bergantung kepada ketamakan you lah. Untuk you ambil you punya TP, bergantung lah. Kalau kat sini boleh? Boleh je. Kat sini boleh? Boleh je. Tak ada masalah bagi saya yang tu. Tapi saya nak beritahu, kalau kata sekejap kita menggunakan entry fiber kita ini, makanya dia ada beza lah sikit. Sebab ini tempat dia. Ini tempat dia. Dua tempat. Ini pertama, ini yang kedua. Okey? Rasa takut tak nak entry? Floating ni, rasa takut tak nak entry? Tak perlu takut sebab di sini sudah ada dominant break. Kita follow arah dia. Okey? Tambah di sini sudah ending. Dan di H1 sudah ada satu momentum yang besar. Yang ni, H1 ni. Sudah ada satu momentum yang besar. So, follow je lah. Alright? Okey. Okey, Azmi. Boleh Pada dia pot chef boleh H4 tak ada CB, H1 ada CB. Yes, itu adalah pullback lah. Ada soalan lain. Kita dah tengok Harun tadi. Harun tadi apa ya? Harun, apa tadi Harun ditanya apa? Harun? Tanya balik.
Barrier. Oh, barrier. Ron, barrier ni sebenarnya syllabus ni saya cuba nak hapuskan sebab apa? Sebab sebenarnya ramai yang apa ni akan rasa uh, apa ni uh, confused dengan swap. Sebenarnya dia sama. Barrier ni adalah pembahagi antara buyer and seller, which is dulu saya gunakan di kawasan uh, paling kurang uh, paling kurang di kawasan itu paling kurang ada 2 atau 3 retest untuk menunjukkan bahawasanya wujudnya satu zone barrier. Right? Contohnya macam ni bila kita tapi sebenarnya dia dah termasuk dalam hukum swap lah, dia dah tunjukkan dalam hukum swap. Contohnya macam ni mana right, ni dia dah berlaku dekat 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 ni dekat EU ni, AU sorry. Kat sini, right. Ini satu zone ini, okey, satu zone ni dia lebih daripada 1, 2, 3. So dia menjadi satu benteng barrier yang amat kuat lah, amat kuat. Kemudian kalau kita tengok balik bila berlaku breakout, so barrier ni dia fungsi dia sebagai batas, right? Sebagai batas. Tapi kelemahan dia adalah market ni suka buat fake out. Suka sangat. Market ni dia suka buat fake. Pasal apa? Pasal big trader ni dia suka makan. Kalau kita kata okey, diri retest, breakout, you mesti akan masuk di sini. Bahkan di whole world akan masuk di sini. Tapi bila dia break, right? Lepas tu dia masuk balik, dia hati tu rasa sakit tak? Kita tengah sell, tiba-tiba dia naik, dia ambil SL kita, dia turun bawah balik. Yang ni cantik pula dia reject. So saya tak nak bagi confuse banyak. Sebab asal kita satu saja. Bila kita nak entry, mana-mana kita nak entry, kita berpandu kepada 2 zone yang saya beritahu tadi. Kalau kita nak entry kat sini pun, kita dah beritahu tadi, kita boleh ambil sini, bila dia pecah CB, tarik, kita dah boleh entry kat sini. Right? Di kawasan 0786, 088. Okay? Baik, kita tengok lagi. Katakan di sinilah market fail untuk naik, market fail untuk naik, which is pada saya dia break CB1 lah, which is dia patut naik lah, right? Dia patut naik. Tapi kalau kita ambil pengukuran Fibonacci base pada sini sampai ke sini, dia punya dominant break, dia pecah. Kemudian kita ambil pengukuran daripada body sampai ke shadow, alright. Kalau you tengok Fibo ni pergi ataupun entry ni, right, sebelum dia naik, you akan kata, alah ini fail lah, memang turun ni memang fail lah. Okay. Kompleks pula tu. Tapi kalau you tengok base pada entry kita, wajib masuk di sini satu, tapi kena tahan floating, wajib masuk di sini satu, dan the last is wajib masuk di sini satu. Finally you boleh dapat ni. Alright, finally you boleh dapat ni. Okay. Tapi you floating tu floating lah. Sebab apa? Sebab market ni dia sideways lah, kita kata dia buat correction yang agak besar sikit lah. Kalau kita masuk di sini sampai ke sini, lebih kurang 60 pip lebih. Okay, tapi kalau kita duduk dekat daily, rasanya mungkin tak nampak daily saya. But last kali saya nampak daily break CB dekat sini. Dekat sini dia break. Okay. Dia break dekat sini.
Sini dia break. Dan dia bagi satu entry yang baik di sini. Okey. Cuma dekat H4 ni, ini nak kena hati-hatilah you all ya. Sideway macam tu saya pun tak boleh cakap kenapa lah. Alright. Alright. Ada soalan lain? Degan. Nah tu cikgu floatnya Degan. Apa tu Harun? Degan tu apa? Floatnya Degan. Oh ni float ni. Hati ini dengan alright ni. Sebenarnya kalau you tengok di sini ya, dia ada CB tau break dekat sini. Dia ada CB break kat sini. So kalau you tengok dia punya di sini dia punya IB Yes. So di sini dia punya CB. Sebab yang ini lagi tinggi daripada yang ini Ada gap di sini So yang ini close lagi tinggi daripada yang ini. So di sini kalau di body kita ngam lah, kita ambil dekat sini. So kalau kita ambil dekat sini memang cantik lah. Memang cantik. Kita ambil as a pullback, tapi sebelum pada dia sampai kat sini, ini ada berapa kali dia punya dia ada CB break lagi dekat sini, turun dan sebagainya. So untuk situasi yang begini, saya pun tak boleh beritahu solution dia. So base pada sini adalah you tengok satu benda yang saya boleh cakap lah. Tadi siapa tanya pasal wave ABC Right now kalau kita tengok correction ni ini B lah ni. Ini correction ni B lah ni. Ini B. Dan ini adalah C. So kalau kita dapat situasi B yang begini, bukan kita saja, semua orang akan rasa macam di mana sebenarnya ending dia? Di mana sebenarnya ending dia? Which is kalau kita tarik Fibonacci, kita akan dapat area sini, tapi kita tak expect dia akan pergi ke situ lah. Tak expect dia akan pergi ke situ. Mungkin ramai orang akan mengambil pendekatan adalah mencari kawasan-kawasan Quasimodo di sini, right, untuk buy di kawasan sini, naik, turun balik, okay, buy lagi, begitulah. Okay, ada soalan lain? Hello? Hello. AO, ada siapa tanya AO tadi? Jika CB berlaku di akhir minggu, boleh guna tak cikgu? Boleh. Boleh guna Pak Syekh. Tapi kita nak tengok, bila berlaku CB one break di ujung minggu, kita nak tengok di awal minggu itu dia follow tak CB tu. Kalau katalah CB one sell di ujung minggu dan market awal minggu dia datang, kemudian dia follow CB one tu, cunah. Tapi kalau ujung minggu, awal minggu, market datang membatalkan CB1 itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi boleh follow. Kalau dia tanya boleh follow, yes boleh follow. Bagi contoh lah. Contoh dia Cara contoh okey, yang inilah Di hujung minggu ni, Syekh, di hujung minggu ni ada satu CB1 break. Sini. Dan market ini datang, dia follow whatever yang dia beritahu di sini. Dia follow whatever yang dia beritahu di sini. Which is, dia break kawasan sini dan dia buat ABC yang mana ABC selalu ke bawah. Dan you boleh follow. Tapi kalau hujung minggu ni dia naik, dia break ni balik, itu isu yang lain. Tapi saya beritahu macam ni je. Kalau katalah di awal minggu ni tak ada CB1 break yang wujud dan dia follow yang lepas, good. Contohnya kalau di sini,
Okey. Dia pecah CB, kemudian dia ambil di sini, tarik sampai di sini. Tu kan ni. Pecah mana? Pecah. Ah, betul. So, you follow balik yang ini, tak ada masalah. Di sini menjadi CBRQ, di sini adalah kawasan retest. So, tak ada masalah. Okey. Uh, awal minggu, Pak Syekh, awal minggu, buka awal minggu, ada CB yang break dekat sini. Break kan? Awal minggu terus dia break. Awal minggu. Okay? So apa buat? Jangan ada CB yang break di awal minggu. Tapi kalau berlaku CB yang break di awal minggu, follow lah. Kita tak boleh dapat arah untuk awal minggu tu. So, saya akan ambil base pada sini sampai ke sini. Okay? Perlu tak saya pergi sampai ke sini? Ini kalau saya nak tengok the whole week punya perjalanan, bukan the whole week, satu perjalanan yang hakiki dekat mana dia punya punca perjalanan dia. Tapi kalau saya cakap nak ambil awal minggu dan nak tahu di mana dia punya ending di akhir minggu, saya ambil kat sini je, tarik kat sini je. Saya nak tengok ini sahaja cukup untuk satu minggu ni saja cukup. Ya, saya tidak analisa berasaskan kepada perjalanan asal turun dengan counting wave-nya semua, tidak. Saya cuma nak tengoknya di awal minggu, saya nak ambil di hujung minggu ni cukup. Di mana di hujung minggu. Contohnya kalau sini juga. Awal minggu buka-buka atas. Awal minggu dia buka atas. Di sini ada CB tak? Ada CB. So, arah untuk minggu tu, walaupun dia ambil pullback, tetap dia naik juga ke atas. Maksudnya, market ini jadi bull dengan closingnya ke atas sini. Alright? Yang ini awal minggu tak ada CB. Awal minggu tak ada CB. Lain. So, dia akan jadi pullback ke, kan? Pergerakan tanpa CB kan pullback. Jadi pullback ke macam tu. Okay. So, di awal minggu yang ini, break CB tak? Break lah. Mana CB dah? Daripada sini naik ni kan pecah sini. Breakout kan? Nak naik ni, pecah ni kan? Di awal minggu ni ada breakout. Untuk arah hari tu, dah minggu tu, dah ada dah. Jadi close di mana? Daripada sini, buka dia dan dia close di sini. Jadi bulah. Jadi bulah. Okey, boleh? Okey, kalau tak ada soalan lain, kita sudahi dulu. Right? Jangan risau, saya akan buat beberapa video yang mana membagi kefahaman lah. Supaya semua boleh faham dan semua insyaAllah dapat something yang bermanfaat. Alright, terima kasih banyak semua. Okay, jumpa lagi nanti next week. Alright, insyaAllah. Salam. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillah. Al-Asr. Ila lazina. Wa tawasaw bihaqqi wa tawasaw bis. Okay. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.